Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita banyak nikmat dalam kehidupan kita. Moga-moga dengan kita selalu bersyukur ini, Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang selalu bersyukur, insya-Allah. Amin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam sesi Mari Beringat ini saya akan sambung bacaan daripada kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bintani, yang mana tajuk pada hari ini seperti mana tertera yang dalam kita punya poster hari ini, ia berkaitan dengan masih lagi dalam nasihat tentang dua perkara, iaitu mencari syurga versus mencari neraka. Saya merujuk daripada kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Qala Ali radhiyallahu an, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin nar fi talabihi. Maksudnya apa, muslimin dan muslimat? Iaitu kata-kata daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, barang siapa yang mencari ilmu, maka syurga mencarinya. Dan barang siapa yang berusaha melakukan perkara derhaka, perkara maksiat, maka nerakalah yang akan memburunya. Ulama menjelaskan lagi, apakah maksudnya dengan mempelajari ilmu, iaitu seorang itu menyibukkan dirinya dalam mempelajari ilmu yang mana ilmu yang bermanfaat, yang mana bagi setiap muslim itu harus mengetahuinya. Jadi seperti mana saya pernah kongsikan sebelum ini, yang mana setiap muslim itu paling kurang dia mempelajari ilmu tentang 3 perkara, iaitu pertama, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana asas kehidupan seorang muslim itu adalah tentang tauhid, itu tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hukum fiqh. Setelah keimanan disusuli dengan hukum hakam agama. Kerana kehidupan kita setiap hari kita perlukan fikih. Setiap hari kita perlu tahu tentang hukum hakam agama dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Bermula daripada pagi, daripada kita bangun tidur sehingga kita tidur kembali, kita perlu tahu apakah perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Daripada taharanya, ataupun kemudian disusuli dengan melaksanakan ibadah, solat dan sebagainya. Kita tak boleh beralasan, kita seorang tu tak boleh pun mengatakan bahawasanya, nak kena solat, kena pakaian bersih. Ataupun, saya tak tahu pula kalau buang angin tu boleh batalkan wuduk, ataupun solat tak perlu wuduk, ataupun solat je, tak perlu baca apa-apa, baca zikir sudah. Jadi perkara-perkara, benda-benda basic, asas dalam hukum hakam perlu kita pelajari. Kalau tak tahu, perlulah kita belajar. Sekarang pun banyak tempat ataupun yang boleh kita link ataupun apa sajalah yang berkaitan untuk kita dapat ilmu tu senang. Kelas-kelas agama dan sebagainya, itu maksud saya. Kelas agama itu berkaitan dengan hukum hakam dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yang ketiga ialah ilmu berkenaan dengan tazkiyatun nafs, iaitu penyucian jiwa. Hati kita perlu kita pelihara daripada terkena penyakit hati. Penyucian jiwa antaranya ialah tentang menjaga hati kita, menjaga hati kita daripada terkena penyakit. Kerana banyak penyakit hati akan datang bila mana seorang muslim itu tidak menjaga hatinya. Apabila seorang itu tak menjaga hatinya, boleh terkena penyakit hasad, boleh terkena penyakit hasad dengki, pemarah, khianat dan banyak-banyak perkara lah yang asal penyakit itu daripada hati. Penyakit hati ini sebenarnya
walaupun kita kata ia penyakit daripada hati, tapi daripada hati itulah memberi kesan kepada anggota badannya. Anggota badannya. Maka kalau seorang itu tidak pelihara dia, memelihara hatinya daripada terkena penyakit, kalau dah terkena penyakit, kalau tidak diubati di dunia ini, pasti ada balasannya nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada terkena penyakit hati. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi bila mana seorang itu sibukkan dirinya tentang ilmu yang penting dalam kehidupan dia, dan ilmu ini semua adalah ilmu yang bermanfaat, maka seolah-olah dia sedang mencari pahala, dia sedang mencari syurga Allah, dia sedang mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila mana seorang itu dia tidak mencari ilmu, maka dikhawatiri dia akan mencari dosa. Maksudnya dia tidak menghiraukan pun ke dalam kehidupan dia, adakah perbuatan dia itu adakah baik ataupun tidak baik, dia tak hiraukan. Kalau dia tidak mencari ilmu, dia tidak menghiraukan adakah setiap kata-kata dia itu berdosa, salah ataupun tidak salah di sisi agama, dia tak hiraukan. Bila mana dia tak ada ilmu. Dan adakah dia punya perbuatannya bahkan walaupun di dalam lelaman sosial, dia tak hiraukan pun, asalkan dia rasa dia happy. Jadi perlu kita jauhi tentang perkara ini. Bila mana seorang itu tak ada ilmu, dia tak, maksudnya perbuatannya sama ada memberi kesan yang tidak baik pada orang lain, sama ada memberi kesan baik ataupun memberi kesan buruk, dia tak menghiraukan. Dia rasa dia okey. Contohnya apa? Contohnya saya beri contoh dia mencerita buruk orang. Ada orang terbuat salah, ada orang tu mungkin terbuat salah, dia mengambil video ataupun mengambil gambar, dia viralkan. Dia kata, adakah ini salah? Orang lain pun buat, dia asal saya buat tak boleh. Saya sukalah, saya punya Facebook, saya punya IG, saya punya YouTube channel ataupun apa saja. Sekarang ini kan, tak boleh ke saya nak cerita benda yang panas, berita hangat. So, orang lain pun buat, saya tak boleh buat pula. Ini bila tanpa ada ilmu agama, sama adakah perbuatan kita itu dibenarkan dalam agama ataupun tidak. Kalau seorang itu membuat perkara yang memang dilarang agama, tapi itu buat dengan alasan dia rasa suka, bila dia buat cerita panas, sebagai contohlah, sebagai cerita yang hangat, cerita yang panas, cerita yang viral, ramai orang akan like. Jadi ramailah dia punya pengikut. Jadi secara tak langsung itu dia pertama telah fitnah orang, muka aib orang dan banyak lagi lah. Maka perkara-perkara ini, jika dia tak bertaubat sebenar-benar taubat, maka kesannya di akhirat nanti. Itulah antara salah satu contoh. Bila mana kita tidak ada ilmu, maka kita akan melakukan dosa. Hidup kita tidak ada panduan agama, kita boleh senang terjerumus dalam melakukan dosa. Jika dalam kelamaan, wal'iyazubillah, tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kesannya ada di akhirat nanti, kesan yang buruk. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, jadi hidup kita ni tak lama kan. Kita semua tahu kita hidup tak lama. Kita yang tak lama inilah kita harus tahu apakah perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apakah larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Kata-kata Sayyidina Ali ini radhiyallahu an, dia bertepatan juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan jalannya menuju ke syurga. Orang yang mempelajari ilmu ini seolah-olah dia berada di taman-taman syurga. Dan juga banyaklah kaitan-kaitan mempelajari ilmu ini dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sibukkanlah diri kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat agar
kehidupan kita ini dapat terpandu dengan agama dan sentiasa memberi kebaikan pada diri kita sendiri, bahkan kebaikan kepada orang lain, insya-Allah. Semoga daripada perkongsian tazkirah pada hari ini dapat sama-sama kita muhasabah diri kita, untuk kita sama-sama amalkan dan sama-samalah sampaikan kepada yang lain, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.